Assalamualaikum, nama saya Fatin Nabila Hani binti Ismail. Nombor matrik saya 09 di FP20 F2031. Saya dan ahli-ahli kumpulan saya yang lain iaitu Siti Aisyah dan Nurul Ain Nazihah hari ini akan membentangkan graf tangan rimba. Kewujudan Malaysia di kawasan hutan hujan tropika, iaitu hutan yang paling tertua di dunia dan kaya dengan pelbagai spesies, telah menyumbang banyak hasil hutan. Hasil hutan yang banyak ini telah memberikan sumbangan kepada peningkatan sumber ekonomi negara serta tidak lupa kepada pendapatan dan ekonomi masyarakat etnik dan Sarawak serta orang asli. Kraf tangan ialah perusahaan kerja seni yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-temurun. Antara kraf tradisional ialah tenunan, anyaman, barangan seramik, gasing, batik, songket dan perhiasan diri. Kraf tangan ini mempunyai nilai estetika dan keistimewaan tersendiri. Hasil rimba pula ialah seni kraf yang berasaskan alam semula jadi. Antara alam semula jadi yang digunakan bagi menghasilkan kraf hasil rimba ialah kayu, rotan, daun resam, daun ribu-ribu, rumbia, bunga kering dan banyak lagi hasil hutan yang boleh digunakan dalam menghasilkan kraf tangan rimba. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan saya Fatin. Saya Siti Aisyah binti Muhammad Ahir, matrik saya 2014. Saya akan membincangkan tentang negeri yang paling banyak memperolehi hasil kraf tangan rimba dan juga bahan yang digunakan untuk membuat kraf tangan rimba. Untuk kraf tangan rimba, Sabah adalah negeri yang mempunyai bilangan usahawan kraf bidang hasil rimba yang tertinggi, iaitu melebihi 2,000 usahawan. Selain Sabah, Sarawak juga mempunyai bilangan usahawan yang besar dalam mengeluarkan pelbagai penggunaan produk kraf hasil rimba yang begitu dekat dengan kehidupan harian. Bahan yang pertama ialah kayu. Kayu dapat menghasilkan larik, ukiran, vernis kayu, peralatan pertanian dan perikanan. Larik. Larik ialah perbuatan untuk membentuk satu peralatan. Usahawan menggunakan teknik larik untuk melicingkan permukaan kayu ataupun untuk melubangkan kayu tersebut. Seterusnya ialah ukiran. Ukiran ialah hiasan pada satu peralatan. Ukiran dihasilkan menggunakan peralatan seperti pahat. Seterusnya ialah vernis kayu. Vernis kayu ialah lapisan kayu atau selembar kayu, iaitu kayu yang telah dipotongkan sebelum menjadi sesuatu produk. Akhir sekali ialah peralatan pertanian dan perikanan, iaitu barangan atau suatu produk yang telah dihasilkan daripada kayu untuk membantu usahawan dalam bidang pertanian dan juga perikanan. Seterusnya ialah struktur dan anyaman. Struktur ialah hasil atau bentuk suatu produk yang telah dihasilkan daripada bahan-bahan rimba. Anyaman pula ialah proses menyilang bahan-bahan daripada tumbuhan untuk menghasilkan satu produk. Ia merupakan suatu teknik untuk menghasilkan kraf tangan. Mari kita lihat bahan-bahan yang telah digunakan daripada teknik struktur dan juga anyaman. Buluh dan rotan. Ia boleh membuat struktur dan anyaman. Seterusnya ialah pokok ribu-ribu dan juga pokok beban. Kedua pokok ini menggunakan teknik anyaman untuk menghasilkan produk. Pokok mangkuang dan juga daun pandan juga menggunakan teknik anyaman untuk menghasilkan kraf tangan rimba. Selain itu, daun sel dan juga daun sedang juga menggunakan teknik anyaman untuk menghasilkan produk. Akhir sekali, daun tar, daun nipah dan juga daun rumbia juga menggunakan teknik anyaman untuk menghasilkan produk kraf tangan rimba. Seterusnya ialah serat semula jadi. Serat ialah datang daripada tumbuh-tumbuhan seperti serat nanas dan juga serat pisang.
Tempurung juga digunakan untuk menghasilkan kraft tangan rimba, iaitu seperti peralatan rumah dan juga hiasan. Akhir sekali ialah bunga, daun dan buah kering dijadikan sebagai hiasan. Hiasan merupakan barangan untuk mencantikkan rumah. Seterusnya, saya serahkan kepada Ain Najiha. Terima kasih. 09 DFP 20 F2022. Terima kasih kepada kawan saya Siti Aisyah. Sekarang adalah giliran saya untuk menerangkan tentang kelebihan adanya kraft tangan rimba dan senarai kraft tangan rimba. Yang pertama, kelebihan adanya kraft tangan rimba adalah dapat mencari dan menambah hasil pendapatan. Yang kedua pula adalah dapat memudahkan kehidupan harian. Yang ketiga pula adalah dapat menjadikan buah tangan kepada seseorang. Yang keempat adalah dapat meningkatkan sektor pelancongan. Yang seterusnya pula adalah contoh-contoh kraft tangan rimba. Contoh-contoh kraft tangan rimba daripada kayu adalah almari, meja, panel, tiang, papan pemotong, pergola, gembus, gendang, pinggan ukir, bingkai, cermin, jeriji, perahu, gasing, pinggan mangkuk, bekas makanan, piring dan kicing. Yang kedua pula, contoh kraft tangan rimba yang kedua pula daripada buluh. Yang pertama adalah kerusi, bangku, angklung, seruling, papan pemotong, dulang, kotak tisu, beg, cawan, pengukus. Yang ketiga adalah daripada rotan, payung, meja, bakul, rak, tabung, pinggan, tikar. Contoh kraft tangan rimba daripada daun beremban adalah beg dan bakul. Daripada daun tar pula adalah tudung salji. Daripada mengkuang adalah dompet, kotak hiasan. Manakala daripada daun nipah juga terdapat lekah, terendak dan rokok daun. Seterusnya adalah contoh daripada ribu-ribu, iaitu beg, bakul, pasu. Daripada daun sedang juga terdapatnya bakul dan daripada pandan juga boleh membuat beg. Seterusnya adalah contoh daripada serat semula jadi, iaitu kertas. Daripada ribu-ribu adalah beg, manakala daripada tempurung adalah lampu hiasan, mangkuk, senduk, pasu, kayung. Dan terdapat juga daripada bunga dan daun serta buah kering, iaitu potpourri. Akhir sekali adalah daripada daun sal, iaitu tudung salji. Sekian, terima kasih.